Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua. Bertemu lagi dengan Ustaz Afnan. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari subjek Sains Kafah tahun 3. Sains Kafah Ustaz tak bisa dengar pun. Jadi Sains Kafah ni sebenarnya sama juga macam yang kita duk belajar tu, macam sains yang kita duk belajar tu, cuma Sains Kafah ni dia berdasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita akan mengulang kaji dan membuat latihan uji minda bersama Ustaz Afnan dalam unit 3 iaitu manusia. Seterusnya tajuk 2, gigi sihat, senyuman menawan. Firman Allah Subhanahu wa taala berdasarkan daripada surah Al-Mu'minun ayat 14. Okey, baik. Jadi berdasarkan daripada surah ini ayat 14 menceritakan tentang kejadian manusia, bagaimana Allah menciptakan kita sebagai manusia. Jadi kalau nak tahu bagaimana kita dicipta, jom kita lihat maksud daripada ayat ini. Maksudnya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi berdasarkan surah ini, apa yang kita boleh tahu untuk ayat 14 ni, sebenarnya kita ni diciptakan daripada mana? Kita diciptakan daripada air mani. Seterusnya dijadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat tu seterusnya kita dijadikan pula bentuk dengan segumpal daging. Dan segumpal daging itu seterusnya kita dijadikan pula bentuk dengan tulang belulang. Lalu selepas daripada tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Jadi nampak tak bagaimana Allah cipta kita? Hebat tak Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Allah Maha berkuasa. Terusnya mari kita kenali nama Allah. Ar-Rahman maksudnya Maha Pengasih. Allah Subhanahu Wa Taala kasihkan semua hambanya. Setiap penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hikmahnya dan memberi kebaikan kepada setiap makhluk ciptaannya. Jadi apa yang kita boleh faham dekat sini, Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat sayangkan kita. Dan setiap penciptaan makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu mesti ada kebaikannya dan mesti ada hikmahnya. Okey, seterusnya adik-adik, kita mengunyah menggunakan apa? Jadi Ustaz nak tanya, kamu, kita mengunyah makanan menggunakan apa? Ya, pandai, kita mengunyah menggunakan gigi. Okey, seterusnya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepelbagaian dalam struktur fungsi gigi untuk fungsi gigi manusia untuk kita hidup. Bayangkan jika gigi manusia hanya terdiri daripada satu gigi saja, bolehkah kita bertutur dengan baik dan menikmati makanan yang lazat? Jadi dekat sini kita patut bersyukur sangat dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat kita. Bayangkan jikalau kita diciptakan dengan mempunyai satu gigi saja. Jadi macam mana kita nak rasa makanan-makanan yang lazat, makanan-makanan yang sedap tu? Susah kan? Jadi kita kenalah bersyukur dengan pemberian ataupun nikmat yang Allah beri. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi seterusnya kita nak ulang kaji balik apa yang kita belajar sebelum ni dengan membuat uji minda. Aktiviti uji minda. Supaya apa yang kita belajar sebelum ni kita ingat. Okey, kita masuk dulu untuk aktiviti 1. Warnakan gambar rajah berikut berdasarkan panduan yang diberi. Gigi kacip warna kuning, gigi taring
warna merah. Gigi geraham, warna biru. Okey, untuk gigi kacip, ingat lagi tak? Dekat mana gigi kacip duduk dan macam mana bentuk gigi kacip? Pandai, gigi kacip ada dekat tengah-tengah dan bentuk dia macam ni. Okey, seterusnya untuk gigi taring. Ingat lagi tak bentuk gigi taring dan dekat mana kedudukan gigi taring? Pandai, gigi taring ada di sebelah gigi kacip macam ni. Dan bentuk gigi taring ni dia tajam, nampak tu, tajam. Okey, dan yang terakhir gigi geraham. Bentuk gigi geraham macam mana? Dan dekat mana kedudukan dia? Bentuk gigi geraham ni, bentuk dia macam ni. Dan berada di tepi. Okey, seterusnya kita masuk untuk aktiviti 2. Tandakan right untuk menjaga kesihatan gigi dengan betul. Jadi dia nak dekat sini, dia nak kita tandakan right untuk cara penjagaan gigi yang betul. Okey. Soalan yang pertama, gosok gigi dua kali sehari. Adakah betul jawapan ni? Betul, sebab gosok gigi 2 kali sehari adalah cara yang betul untuk menjaga kesihatan gigi. Seterusnya, soalan yang kedua, tidak berkumur selepas makan. Jadi boleh tak kita tidak berkumur selepas kita makan? Adakah betul cara tu? Jawapannya salah. Kita tak boleh tak berkumur selepas kita makan. Kita kena berkumur selepas kita makan supaya sisa-sisa makanan kita makan keluar. Okey, seterusnya untuk soalan yang ketiga, menukar berus gigi apabila keadaan berus sudah kembang. Jadi betul tak cara ni? Kita tukar berus gigi kita apabila berus gigi tu dah kembang. Betul tak cara untuk menjaga kesihatan gigi tu? Jawapan dia betul. Kita kena tukar berus gigi kita apabila berus gigi sudah kembang. Seterusnya soalan yang keempat. Berjumpa doktor gigi 6 bulan sekali. Betul tak cara ni? Penjagaan gigi. Kita kena jumpa doktor gigi 6 bulan sekali. Jawapan dia? Betul ke salah? Pandai, jawapan dia betul. Okey, yang terakhir. Soalan yang kelima, menggunakan floss gigi. Adakah kita perlu untuk menggunakan floss gigi untuk mencegah gigi kita daripada buruk ataupun rosak? Betul tak? Jawapan dia? Ke salah? Jawapan dia. Okey, seterusnya kita masuk pula untuk aktiviti 2. Padankan dengan jawapan yang betul. Okey, jadi dia nak kita padankan dengan jawapan yang betul. Okey. Kita masuk dulu untuk gigi kacip. Ingat lagi tak bentuk gigi kacip macam mana? Tadi kita dah belajar lah. Bentuk gigi kacip, bentuk dia macam bentuk gigi kacip, bentuk dia macam ini. Seterusnya untuk gigi geraham, bentuk dia macam mana? Okey, gigi geraham bentuk dia macam ni, nampak? Dan yang terakhir, bentuk gigi taring, bentuk dia macam mana? Bentuk gigi taring, bentuknya bentuk tajam macam ni. Okey. Kita tengok pula. Selepas itu kita dah tahu bentuk gigi kacip, gigi geraham dan gigi taring. Kita tengok pula fungsi untuk gigi kacip. Fungsi untuk gigi kacip ni ialah fungsi dia untuk apa? Fungsi gigi kacip ialah untuk memotong makanan. Pandai. Seterusnya kita masuk untuk gigi taring. Fungsi gigi taring ialah untuk apa? Fungsi gigi taring ialah untuk menyiat makanan. Dan yang terakhir, gigi geraham. Fungsi gigi geraham ialah untuk memecah dan melumatkan makanan. Okey, seterusnya kita masuk pula untuk aktiviti kita pada hari ini. Kita nak uji balik minda kita bagi kita ingat apa yang kita belajar. Okey, jadi dekat sini arahannya padankan struktur gigi dengan betul. Jadi dekat sini dia dah sediakan jawapan. Dia nak kita isi semula dekat bawah ini. Okey, baik. Jadi untuk yang pertama, yang warna putih ini, agak-agak kamu jawapan dia apa? Kita dah belajar dah sebelum ni. Dan kita dah pernah pun buat aktiviti menggunakan plasticine. Ingat lagi tak dalam kelas tu? Jadi untuk yang warna putih ni nama dia pandai. Nama dia ialah enamel. Okey, seterusnya untuk lapisan yang kedua, warna koko ini. Agak-agak kamu ni nama apa? Ni dipanggil dengan apa ni? Warna koko ni. Lapisan di bawah enamel.
Pandai. Yang ni dipanggil dengan dentin. Okey, seterusnya yang ketiga, warna pink ni. Agak-agak kamu jawapan dia apa? Yang warna pink ni. Pandai. Yang ni dipanggil dengan gusi. Seterusnya yang ada warna kuning ni pula. Ada apa? Ada macam tali warna kuning ni. Agak-agak kamu untuk tali kuning ni, yang ni dipanggil dengan apa? Ya, pandai. Yang ni dipanggil dengan saraf. Dan yang terakhir, untuk tali yang warna biru pula. Biru dan merah. Yang ni dipanggil dengan apa? Ingat lagi tak? Pandai. Yang ni dipanggil dengan salur darah. Okey, jadi ustaz nak kamu pause dulu video ni, dengar tengok betul-betul. Cuba ingat, nanti takut naik dalam peperiksaan. Bolehlah kamu jawab ikut daripada jawapan yang diberi ni. Nampak? Boleh pause dulu bagi ingat. Okey, seterusnya kita masuk pula untuk aktiviti kita yang keempat. Arahannya, bandingkan dan bezakan set gigi susu dan gigi kekal yang berikut dengan mengisi tempat kosong dan menggariskan jawapan yang betul. Okey, untuk gigi susu dan gigi kekal. Kat sini adalah gigi susu, manakala di sebelah kanan adalah gigi kekal. Okey, dia nak tanya dekat sini arahannya persamaan. Apa persamaan yang ada pada gigi susu dan gigi kekal? Okey, persamaan yang pertama mempunyai gigi. Mempunyai gigi apa? Pandai. Persamaan yang pertama untuk gigi susu dan gigi kekal ialah mempunyai gigi taring. Seterusnya persamaan yang kedua mempunyai gigi apa? Seterusnya persamaannya yang mempunyai persamaan yang sama ialah mempunyai gigi geraham. Okey, yang terakhir, persamaan untuk gigi susu dan gigi kekal mempunyai gigi pandai, gigi kecil. Jadi yang ketiga-tiga ini untuk gigi taring, gigi geraham dan gigi kecil, ketiga-tiga ni ada dekat gigi susu dan gigi kekal. Okey, seterusnya kita cari pula perbezaan dia. Perbezaan untuk gigi susu dan gigi kekal. Okey, yang pertama untuk bilangan gigi. Untuk gigi susu ada berapa batang? Ingat lagi tak? Pandai. Untuk gigi susu ada 20 batang sahaja. Dan untuk gigi kekal ada berapa batang? Gigi kekal ada sebanyak 32 batang. Seterusnya untuk kekuatan gigi. Okey, kekuatan gigi untuk gigi susu. Lebih kuat ke kurang kuat? Pandai. Gigi susu kurang kuat. Seterusnya untuk gigi kekal, lebih kuat atau kurang kuat? Okey, gigi kekal dia lebih kuat. Seterusnya untuk jangka hayat gigi. Okey, untuk gigi susu panjang ke pendek? Pandai. Jangka hayat gigi untuk gigi susu adalah pendek sahaja. Dan untuk gigi kekal, jangka hayat gigi ialah panjang. Pandai. Seterusnya untuk saiz gigi. Untuk saiz gigi untuk gigi susu lebih kecil ke lebih besar? Pandai. Saiz gigi untuk gigi susu lebih kecil. Manakala untuk gigi kekal lebih saiz gigi susu untuk gigi kekal lebih besar. Okey, seterusnya kita masuk pula untuk aktiviti yang kelima ialah kelas makanan. Padankan gambar dengan betul. Dekat sini ada semua jenis, ketujuh jenis. Ingat lagi tak kita belajar? Ada 7 jenis kelas makanan. Okey, baik. Kita masuk dulu untuk mineral. Okey, mineral. Dekat mana satu antara ketujuh gambar ni? Mana satu gambar untuk mineral? Cuba cari. Untuk gambar mineral yang pertama dekat berada dekat sini. Mineral, ingat lagi tak? Mineral ada apa? Mineral ada ikan bilis, ada garam dan sebagainya lah. Itu untuk mineral. Seterusnya untuk protein. Ingat lagi tak protein? Makanan ni apa?
Protein, untuk makanan protein ada apa? Cuba cari dekat gambar ni. Mana satu? Ya, pandai. Protein ada dekat atas ni. Ada apa ni? Ada daging, ada ayam, ada apa lagi? Ada susu dan sebagainya. Ada udang, ikan dan sebagainya. Tu untuk protein. Seterusnya, karbohidrat. Mana satu makanan yang mempunyai karbohidrat? Mana? Pandai. Ada dekat sini. Karbohidrat terdiri daripada makanan antaranya roti, bijirin, mi dan sebagainya lah. Seterusnya kita masuk untuk pelawas. Mana satu di antara gambar ni adalah pelawas? Mana? Ya, pandai. Pelawas ada dekat bawah ni. Pelawas ni terdiri daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, baik. Seterusnya kita masuk untuk lemak pula. Mana satu dekat dalam gambar ini yang mempunyai makanan lemak? Mana satu? Ya, pandai. Untuk makanan lemak ada dekat sini gambarnya. Ada minyak dan juga ada apa ni? Ada margarin ataupun mentega. Okey, seterusnya yang keenam, air. Air ni senang saja. Dekat mana kelas makanan makanan yang mempunyai air? Dekat sini. Okey, dan yang terakhir untuk vitamin. Berdasarkan gambar ni mana yang mempunyai vitamin? Pandai. Untuk gambar vitamin dekat sini yang mempunyai buah-buahan. Okey, seterusnya kita dah tahu dah kelas makanan. Seterusnya kita nak tahu pula fungsi dia. Yang mana untuk mengawal suhu badan. Dekat mana makanan mana yang dapat mengawal suhu badan? Pandai. Yang dapat mengawal suhu badan ialah air. Okey, seterusnya menjaga kesihatan ni dah diberi jawapannya. Seterusnya untuk mencegah sembelit. Yang mana satu kelas makanan untuk mencegah sembelit? Makanan mana yang dapat mencegah sembelit? Ya, pandai. Dekat sini ada buah-buahan dan sayur-sayuran untuk mencegah penyakit sembelit. Dan untuk memanaskan badan. Yang mana dapat memanaskan badan? Makanan mana yang dapat memanaskan badan kita? Pandai. Makanan yang dapat memanaskan badan kita ialah minyak dan mentega ataupun margarin. Okey, seterusnya memberi tenaga. Yang mana? Makanan mana yang dapat memberikan kita tenaga? Yang mana? Ya, pandai. Makanan yang dapat memberikan tenaga terdiri daripada roti, bijirin, mi dan sebagainya. Yang ni dapat memberikan tenaga oleh kerana kelas makanan ni ialah karbohidrat. Okey. Dan yang seterusnya untuk tumbusaran. Mana makanan mana dapat memberikan tumbusaran kepada tubuh badan kita? Mana satu? Ya, pandai. Tumbusaran. Makanan yang dapat memberikan tumbusaran untuk badan kita apabila kita makan banyak, maka badan kita dapat tumbuh dengan baik ataupun sempurna. Inilah antara makanan ialah ikan, daging, susu dan ayam. Yang ni tergolong dalam kelas makanan protein. Dan yang terakhir, mana makanan mana yang dapat menjaga kesihatan kita? Pandai. Makanan yang dapat menjaga kesihatan kita ialah garam, ikan bilis, sayur dan sebagainya lah. Yang ni dapat menjaga kesihatan kita, iaitu kelas makanannya ialah mineral. Okey, baik. Jadi akhir sekali untuk tugasan pada hari ini, ada tugasan juga memandangkan kita akan bercuti pada minggu depan. Jadi Ustaz nak kamu lukis semula piramid makanan Malaysia 2021 ni dalam buku nota sains kamu. Jadi Ustaz nak kamu lukis bagi lawa-lawa, cantik-cantik, buat bagi kemas macam dalam gambar ni. Nanti bila dah siap boleh hantarkan kepada Ustaz Afnan. Okey, jadi Ustaz nak sebelum tu kamu boleh pause dulu video ini, pause dulu. Dan lukis bagi cantik-cantik. Nanti bila siap boleh hantar kepada Ustaz. Okey, jadi Ustaz rasa sampai di sini saja pembelajaran kita. Bye bye. Assalamualaikum.